Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pagi ini kita masuk tajuk yang ke-8 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babun fil istiqamah. Bab berkenaan dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 112. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Surah Fussilat juzuk 24. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Jin ayat yang ke-16, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Dan jika mereka beristiqamah di atas jalan yang betul, nescaya kami akan memberikan kepada mereka air yang banyak yang mencukupi, itu murah rezeki. Ayat 16 surah Al-Jin. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim daripada istiqamah. Terdapat lebih daripada 30 ayat yang mempunyai perkataan siratal mustaqim. Seperti dalam surah Yasin, ala siratal mustaqim. Seperti di awal juzuk kedua, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Jadi perkataan siratal mustaqim ada kaitan dengan tajuk istiqamah ini. Terdapat 36 ayat yang mengandungi perkataan siratal mustaqim di dalam keseluruhan Al-Quran. Dicampur dengan perkataan lain lagi, jadi ayat tentang istiqamah ni lebih daripada 40 ayat. Dicampur dengan hadis, dicampur dengan asar, lebih daripada 80 yang disusun oleh ulama berkenaan dengan istiqamah. Baik, apa makna istiqamah? Dalam dalil Falihin dikatakan dalam kitab Mufradat Ar-Raghib rahimahullah, istiqamatul insan luzumuhu lil manhajil mustaqim. Apabila ia tetap berada di atas jalan yang betul. Kata ba'dul arifin, istiqamah itu kembali kepada dua perkara. Sihhatul imani billah wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Yang pertama, sah imannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, itu beriman. Al-qaul ma'al i'tiqad. Qaul saja tak cukup,
al-qaul ma'al i'tiqad bi anna rabbahu Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-iman as-sahih. Yang kedua, ittiba', mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, zahir dan batin. Dan tafsiran kepada istiqamah ini ada menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada menurut Sayyidina Utsman, ada menurut Sayyidina Ali, ada menurut Sayyidina Ibn Abbas, ada menurut Al-Hasan. Banyak ulama, Imam Mujahid, Imam Qatadah, banyak ulama-ulama mentafsirkan perkataan istiqamah. Kalau ada masa kita akan baca satu persatu tafsiran mereka. Cuma secara ringkas, kalau ikut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, an taquma 'ala al-amri wan nahyi, kamu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan kamu berpura-pura seperti berpura-puranya Sa'lab. Sa'lab mana musang. Jangan berlakon kata kamu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah hanya di hadapan manusia, tetapi ketika kamu bersendirian, kamu tidak seperti mana yang kamu pamerkan di hadapan orang ramai. Fastaqim kama umirta. Ayat 112 dalam surah Hud. Allah berfirman, istiqamahlah engkau, tetaplah pendirian engkau dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu, kama umirta, sebagaimana yang telah disuruh kepada engkau. Yani fastaqim ya Muhammad ala dini rabbika wal amali bih wad du'a ilaih kama amaraka rabbuk. Dalam dalil fal'in kata, istiqamahlah kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, atas agama Tuhanmu dan atas beramal dengan agama Tuhanmu dan menyeru kepadanya sebagaimana yang telah menyeruh akan engkau oleh Tuhanmu. Wal amru fihi lit ta'kid, kerana Nabi SAW sendiri tetap berada dalam istiqamah dan sentiasa beristiqamah, maka seperti mana kita kata kepada seorang yang sedang berdiri, qum hatta atiyaka, berdirilah kamu sehingga aku datang kepada engkau. Berdiri di sini dengan arti dum ala ma anta alaihi minal qiyam hatta atiyaka, kekalkan sifat berdiri yang sedang kamu lakukan ini sehingga aku datang kepada engkau. Bukan masa disuruh tu kawan tu duduk, tak. Kamu sedang berdiri tapi disuruh berdiri juga. Maksudnya teruskan berdiri yang sedang kamu lakukan. Begitu juga fastaqim. Apakah Nabi SAW sebelumnya tidak istiqamah? Tak, baginda sedang istiqamah. Fastaqim, teruskan kamu dalam istiqamah yang sedang kamu lakukan. Di dalam tafsir, antaranya tafsir Qurtubi, dikatakan inilah ayat yang menyebabkan Nabi SAW tumbuh uban. Jadi ada hadis yang berbunyi, syayyabatni Hudun wa akhawatuha, telah menyebabkan aku tumbuh uban oleh surah Hud dan saudara-saudara kepada surah Hud, saudari-saudari kepada surah Hud. Surah Hud ayat yang menyebabkan Nabi SAW memikirkan bagaimana inginnya baginda supaya umat baginda yang istiqamah, kerana baginda sudah tetap dalam istiqamah, menyebabkan kesedihan itu Allah tumbuhkan uban. Dan uban Nabi SAW hanya beberapa helai. Ada kata 17 helai, ada kata 21 helai, sekitar 20 sahaja, tak lebih. Bukan uban putih ke semua, tak. Jadi ada seorang diriwayatkan, Abdul Rahman As-Sulami rahimahullah berkata, sami'tu Abu Ali aku mendengar Abu Ali berkata, ra'aitu Nabi SAW fil manam faqultu ya Rasulullah ruya anka annaka qulta shayyabatni hunun qala na'am faqultu lahu ma alladhi shayyabaka minha qisasul anbiya wa halakul umam qala la. Aku bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Aku bertanya, engkau telah bersabda telah menyebabkan aku tumbuh uban oleh surah Hud. Baginda menjawab, ya. Aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau tumbuh uban
daripada surah itu, apakah kisah-kisah para nabi ataupun apakah kebinasaan umat-umat terdahulu? Baginda menjawab, tidak. Walakin, tetapi qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta. Beristiqamahlah kamu sebagaimana yang dituruhkan kamu. Itu tentang perintah Allah kepada beristiqamah. Sebagian ulama menyatakan fastaqim ini fa'il dia khitab kepada Nabi SAW dan kepada orang lain. Khitabun lin Nabi SAW wa li ghairihi wa qila al-khitabu lahu wal muradu ummatuhu. Kata sebagian ulama, engkau di sini Nabi SAW, tapi yang dimaksudkan ialah seluruh umat baginda. Sebagian ulama mentafsirkan fastaqim ay utlubil iqamata ala din min Allah. Al-istiqamah hiya al-istimrar fi jihatin wahidatin min ghairi akhdhin fi jihatil yamin washimal. Istiqamah itu berterusan dalam satu arah tanpa pergi ke arah yang lain sama ada kanan atau kiri. Wal ma'na fastaqim ala imtithari amrillahi ta'ala. Hendaklah kamu beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki berkata, Utsman ibn Hadir al-Azdi berkata, aku masuk bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku berkata, ausini, berikan wasiat, berikan pesanan kepada aku. Ia menjawab, na'am alaika bitaqwallah wal istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Rawahu ad-Darimi fi sunanih. Ya, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan beristiqamah. Ittabi', ikutlah sunnah, wala tabtadi', jangan buat perkara bid'ah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayati alaihi. Tidak turun kepada Rasulullah SAW satu ayat yang lebih berat daripada ayat ini. Zakarahu al-Qurtubi fi tafsirihi. Jadi tuntutan kepada beristiqamah ini adalah penting. Dan kalau kita baca doa Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ayyuhal Walad, ataupun dalam kitab Imam Ghazali, kitab kitab Syawariqul Anwar Sayyid Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah, doa Imam Rifa'i, ataupun doa untuk kenali, dalam tu ada perkataan doa supaya beristiqamah, taqwa wal istiqamah, ada perkataan sedemikian. Dan doa itu ada dalam kitab Al-Awrad Az-Zainiyah di belakang. Perkataan doa supaya minta diberikan istiqamah. Allahumma inni as'aluka minas sihhati dawamaha, dan seterusnya. Baik. Seorang ulama lagi berkata, kun sahibal istiqamah wa la takun talibal karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatan fi talabil karamah wa inna rabbaka yutalibuka bil istiqamah. Kun sahibal istiqamah, jadikan dirimu orang yang memiliki istiqamah. Wala takun talibal karamah, jangan jadikan dirimu orang yang menuntut karamah. Fa inna nafsaka, sesungguhnya jiwamu, mutaharrikatun, bergerak, inginkan, fi talabil karamah, kamu ingin karamah, tapi Tuhan kamu ingin istiqamah. Wa rabbaka yutalibuka bil istiqamah, sedangkan Tuhan kamu menuntut kamu beristiqamah. Allah nak kita fastaqim kama umirta. Kita nak karamah. Karamah sama ada kemuliaan dari segi bahasa, ataupun karamah itu amrun khariqun lil 'adah. Saya nak dimuliakan oleh masyarakat, saya nak dimuliakan oleh manusia, ataupun saya nak karamah iaitu amrun khariqul lil 'adah, saya nak perkara luar biasa. Saya nak kalau boleh terbang atas angin, berjalan atas air. Saya nak kalau boleh dapat perkara-perkara pelik luar biasa supaya saya boleh rasa tinggi diri saya, bangga di hadapan orang ramai, ataupun saya berasa lega dapat karamah yang orang biasa tak dapat. Kadang-kadang manusia suka kepada karamah
tapi Allah lebih suka hambanya bersifat istiqamah. Kerana al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dan al-istiqamah ainul karamah. Istiqamah itu diri karamah. Dan istiqamah itu a'zamul karamah luzumul istiqamah. Sebesar-besar karamah itu kekal seseorang itu dalam jalan istiqamah. Jadi kalau orang tu ada perkara yang mencarikan adat, ulama kata amrun khariqun lil adati yashtariku fihi al-kuffar wal fujjar. Yashtariku fihi al-mu'minun wal kuffar wal fujjar. Perkara yang mencarikan adat itu berkongsi padanya oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir dan orang-orang jahat. Perkara luar biasa, kat orang beriman pun ada, kat orang kafir pun ada, kat orang jahat pun ada. Kat orang kafir dengan jahat nama dia sihir. Kat orang beriman nama dia karamah. Kepada awliyaillah nama dia karamah. Kepada orang kafir nama dia sihir. Dia boleh buat sya'wadah, dia boleh buat silap mata, dia boleh buat sihir. Ada kepada orang jahat. Tetapi al-istiqamah hanya diberikan kepada orang beriman. Jadi istiqamah lebih daripada karamah. Diri kita inginkan karamah, Tuhan kita inginkan istiqamah. Berdasarkan suruhan Allah di dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Nuruddin Al-Haythami, Syekh Nuruddin Al-Haythami rahimahullah dalam kitab Majma'uz Zawaid, Imam Al-Bazzar, Imam Al-Baihaqi fi Zuhd, kisah seorang sahabat yang bernama Harisah radhiyallahu anhu. Kaifa asbahta ya Harisah? Apa khabar kamu pagi ini wahai Harisah? Asbahtu mu'minan haqqa. Pagi ini aku menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar. Maka Nabi SAW bertanya, setiap sesuatu itu ada tandanya, ada hakikatnya. Apakah hakikat dan tanda keimanan kamu yang sebenar? Dia berkata, aku merasakan, aku beramal dalam keadaan seolah-olahnya aku melihat arsyallahi bariza, arash Allah itu jelas di hadapan aku. Dan seolah-olahnya aku melihat ahli syurga yatazawarun atau yatana'amun. Ahli syurga saling sedang menikmati nikmat dalam syurga atau saling ziarah menziarahi dalam syurga. Wa ahli nar yu'adzabun atau yatadaghawun. Dan aku melihat ahli neraka itu sedang disiksa atau sedang menjerit di dalam siksa itu. Fa azma'tu nahari wa ashartu laili. Maka aku suka berdahaga di siang hari dan aku berjaga di malam hari. Aku isi siang aku dengan ibadat, antaranya puasa sunat. Aku isi malam aku dengan ibadat, antaranya qiyamul lail dan tidak tidur berpanjangan. Maka Nabi SAW kata, engkau telah arafta falzam, engkau telah mengenali, maka tetaplah engkau di atas jalan itu. Ada riwayat kata, abdun nawwarallahu qalbahu, engkau seorang hamba yang Allah telah sinari, terangi hatimu. Hati engkau memang terang karena engkau jadi orang yang istiqamah. Hasil daripada engkau mengenangkan kisah-kisah ghaib yang Allah ceritakan seolah-olahnya engkau nampak depan mata engkau. Allah cerita arash, sifat-sifat arash. Allah cerita syurga, kisah-kisah ahli syurga mendapat nikmat. Allah cerita neraka,
kisah-kisah ahli neraka mendapat azab, menyebabkan engkau jadi orang yang luzum ala tariq as-sahih. Engkau jadi orang mustaqim, lurus, istiqamah, tetap pendirian dalam melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Arafta falzam, engkau telah kenal, maka tetaplah engkau di situ. Al-istiqamah hiya suluku tariq as-siratal mustaqim. Sebagian ulama kata istiqamah itu kita berjalan di atas jalan yang lurus. Sebagian ulama lagi berkata fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkul manhiyati kulliha kadzalik. Melakukan ketaatan keseluruhannya, yang zahir dan yang batin, dan meninggalkan yang terlarang keseluruhannya, sebegitu juga. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebut di dalam Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari, al-istiqamatu kinayatun 'anit tamassuki bi amri Allah Ta'ala fi'lan wa tarkan. Istiqamah itu berpegang dengan perintah Allah di sudut perbuatan dan meninggalkan. Al-Imam Al-Jurjani dalam ta'rifat menyatakan istilah sebagian ahli ilmu, al-wafa bil uhudi kulliha, menunaikan janji, segala janji, wa mulazamatut tariqil mustaqim, dan mengikuti jalan yang lurus, bi riayati haddit tawassut fi kulli al-umur min at-ta'am wasyara' wal libas, dalam keadaan bersederhana dalam pelbagai perkara seperti makan minum, berpakaian dan sebagainya. Wa fi kulli amrin diniyyin wa dunyawiyyin fadzalika huwa at-tariqul mustaqim, dan dalam semua perkara agama dan dunia. Ada tajuk al-iqtisad fil ibadah yang disusun oleh ulama, al-iqtisad. Wa 'arrafa ba'duhum biqawlihi an yajma'a baina ada'i at-ta'ati wa ijtinabil ma'asi. Sebagian ulama mentafsirkan istiqamah itu menghimpunkan antara menunaikan ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah mendatangkan 5 perkara daripada firman Allah thumma istaqamu, daripada firman Allah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu dalam surah Fussilat ayat 30. Yang pertama, mereka istiqamah dalam beriktikad bahwasanya Allah itu Tuhan mereka yang Maha Esa. Ini adalah pendapat Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq dan radhiyallahu anhu, dan pendapat Imam Mujahid. Yang kedua, istaqamu ala ta'atihi wa ada'i faraidhihi. Tafsiran kedua, mereka beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan menunaikan segala yang diwajibkan oleh Allah. Ini pendapat Imam Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Qatadah radhiyallahu anhum ajma'in. Tafsiran ketiga, istiqamah itu ikhlasuddin ala ikhlasuddin wal amali ila al-maut. Ikhlas dalam menghayati agama dan beramal dengan agama sehingga mati. Ini pendapat Imam Abul Ali Hawas-Suddi. Yang keempat, istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim. Mereka beristiqamah dalam perbuatan mereka sebagaimana mereka beristiqamah pada kata-kata mereka. Yang kelima, istaqamu sirran kama istaqamu jahran. Mereka beristiqamah ketika sendirian sebagaimana mereka beristiqamah ketika di hadapan orang lain. Yang keenam,
menghimpun ke semua, dikatakan al-istiqamah an yajma'a baina fi'li at-ta'at wa ijtinabil ma'asi. Istiqamah itu ia menghimpunkan melakukan pelbagai ketaatan dan meninggalkan segala maksiat. Orang yang boleh kekal dalam keadaan sedemikian, orang itu berdalam istiqamah. Wal istiqamah tariqun najah. Istiqamah itu jalan kepada kejayaan. Idza istaqama al-qalbu istaqamatil jawarih. Apabila hati seorang itu istiqamah, maka anggotanya akan istiqamah. Apabila lidahnya istiqamah, anggota lain akan istiqamah. Kata sebahagian berdasarkan kepada sebuah hadis yang kalau ada masa kita akan baca hadis itu. Baik. Ayat yang pertama, fastaqim kama umirta. Ayat yang kedua, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Cukupkah dengan kata? Tak, kata itu maksudnya kata serta beri'tiqad. Al-qaul wal i'tiqad. Karena kata saja tak cukup. Jadi kena dengan qaul di sini ialah al-qaul bil lisan wal i'tiqad bil janan. Kata dengan lidah. Sebab itu dalam dalil falihin kata qalu rabbuna Allah ay amanu bihi wa wahhaduhu. Mereka beriman dengan Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud qalu rabbuna Allah. Dalam sebuah kitab yang lain kata afraduhu bil ubudiyyah falam yaltafitu ila ghairi. Mereka mengesahkan Allah dalam kehambaan mereka. Summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Ay i'tadalu ala dhalik, mereka berlaku adil pada demikian, wadawamu alaihi, dan mereka kekal di atas demikian, ila an yatawaffahumullahu alaihi, sehingga mereka diwafatkan oleh Allah atas keadaan sedemikian. Wal muradu al istiqamah ala at-tauhid al-kamil wa ittiba' al-kitab wa sunnah. Maksud ayat ini qala rabbuna Allah satu, summa istaqamu, himpunan antara aqidah dan amalan. Istiqamah ala tauhidil kamil, tauhid yang sempurna, qala rabbuna Allah. Wattiba'il kitab was sunnah, summa istaqamu itu ittiba' kitab was sunnah, dan mengikut kitab dan sunnah. tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun ke atas mereka itu oleh para malaikat. Orang yang bersifat beriman dengan Allah dengan akidah yang betul dan tetap pendirian di dalam melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, akan berdialog, akan bertemu dengan malaikat. Ada kitab tajuk dia haula'i tusalli alaihimul malaikah wa haula'i tal'anuhumul malaikah. Kumpulan-kumpulan manusia yang mendapat doa malaikat, mendapat istighfar malaikat, dan kumpulan manusia yang mendapat laknat malaikat. Jadi disenaraikan semuanya daripada dalil hadis. Siapakah orang-orang yang mendapat doa malaikat dan laknat malaikat? Di sini pun orang yang bertemu malaikat. Bila malaikat turun kepada mereka, kata Imam Ibn Zaid, kata Imam Mujahid, 3 tempat. Yang pertama ketika nak mati, yang kedua ketika di dalam kubur, yang ketiga ketika bangun daripada kubur. 3 tempat ini malaikat datang memberikan satu berita gembira kepada orang-orang yang bersifat iman dengan istiqamah. Berita gembira ketika nak mati, berita gembira ketika bangun daripada kubur, berita gembira di akhirat. Sebahagian ulama kata indal maut wa fil qabri wa indal ba'thi. Sebahagian ulama kata indal maut. Sebahagian ulama kata idza qamu min quburihim lil ba'thi. Sebagian ulama kata busyra takun lahum fi minal malaikah fil akhirah. Jadi 3 tempat itu
Malaikat kata, alla takhafu, jangan kamu takut. Imam Mujahid kata, jangan takut mati. La takhaful maut, jangan takut nak bertemu dengan suasana kematian dan selepas kematian. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Jangan bersedih ala auladikum, kepada anak-anak yang kamu tinggalkan. Jangan sedih meninggalkan projek kamu, jangan sedih meninggalkan rumah kamu, jangan sedih meninggalkan keluarga kamu. Jangan sedih. Fa inna Allah khalifatukum alaihim, Allah ganti kamu, untuk Allah jamin untuk kontrol apa yang kamu tinggalkan dalam kebaikan. Kalau kamu orang yang beriman dan beristiqamah, kalau kamu mati, anak isteri kamu, zuriat kamu, Allah bagi taufik hidayah, jaga berkat iman dengan istiqamah kamu. Kamu jangan takut nak berjumpa perkara akan datang. Kamu jangan sedih meninggalkan perkara yang telah lalu di belakang kamu. Sebab kamu pergi ke alam akhirat dengan dua perkara. Perkara pertama, raqalu rabbunallah. Perkara kedua, summastaqamu. Kalau kamu hidup di dunia himpun dua perkara ini, masa nak mati malaikat kata jangan takut, jangan sedih. Di kubur malaikat kata jangan takut, jangan sedih. Di padang mahsyar malaikat kata jangan takut, jangan sedih. Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullah berkata, la takhafu radda thawabikum fa innahu maqbul. Jangan kamu takut amalan kamu, kebaikan kamu ditolak. Amalan kamu pasti diterima, karena kamu membawa dua, iman dengan istiqamah. Wala tahzanu ala dhunubikum fa inni aghfiruha lakum. Jangan kamu sedih di atas dosa-dosa kamu, aku pasti menghapuskan dosa kamu. Itu tafsiran yang kedua, tafsiran sebagian ulama. Alla takhafu ay minal maut wa ma ba'dah. Dalam tafsir, dalam dalil Falihin kata jangan takut terhadap kematian dan apa yang bakal ditemui selepas kematian. Wala tahzanu ala ma khalaftum min ahlin wa waladin. Jangan kamu sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan berupa keluarga dan anak-anak. Fa nahnu nakhlufukum fihim. Kami ganti kamu, kami jaga kamu, kami jaga mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami hafadatukum, kami penjaga kamu dalam kehidupan dunia. Kalau kamu iman dengan istiqamah di dunia, kami dah jaga kamu dah. Wa fil akhirah, dan di akhirat kami bersama kamu juga di akhirat sehingga kamu masuk syurga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kamu apa yang menginginkan oleh diri kamu, apa yang kamu inginkan dalam syurga semua kamu dapat. Idafatuha ilaihim isyarat ila tana'umi anfusihim allati dhaqatil mararah fid dunya. Apa yang dia rasa di dunia, dia pernah rasa kepahitan hidup di dunia, dia nak kadang-kadang tak dapat, tapi dalam syurga apa yang diingininya semua diberikan. Walakum fiha ma tad'un ay ma tatlubun. Dan bagi kamu dalam syurga itu apa yang kamu tuntut, apa yang kamu ingin, kamu minta, semua Allah bagi. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 32, ayat 32 dalam surah Fussilat. Jadi kamu masuk syurga tu seperti tetamu, kerana Allah bagi hidangan, bagi nikmat daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memuji orang yang beristiqamah. Kemudian ada lagi sambungan dia, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawi al hasanatu wala sayyi'ah. Jadi dalam beristiqamah ni ulama bahagi kepada tiga.
Satu istiqamah orang yang beriman, orang awam. Satu beristiqamahnya orang yang lebih daripada itu, yang lebih tinggi. Istiqamah orang yang lebih tinggi, mereka berkata kami beriman, mereka beramal soleh, mereka berdakwah. Apabila ada orang yang mereka perlu dakwah, mereka dakwah nak menarik orang kepada agama, mereka beramal dengan idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazin azim. Ni istiqamah yang kedua. Istiqamah yang pertama, rabbunallah summa istaqamu. Istiqamah yang pertama. Yang kedua, man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salih. Dia dah beriman dan beristiqamah, tapi dia jadi orang yang da'a ilallah wa amila salihah. Dia mengajak orang kepada ajaran Allah dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku termasuk orang yang muslim, yang patuh pada Allah. Dan di samping dia berdakwah, dia beramal soleh, dia mengaku dia orang taat patuh pada Allah. Apabila dia berhadapan dengan musuh yang membenci dia menolak hujah musuh dengan tolakan yang terbaik. Dia ambil hujah yang mantap, bukan dia maki hamun musuh itu seperti mana musuh itu maki hamun dia. Quran kata idfa' billati hiya ahsan, tolak dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila ada di antara engkau dan dia permusuhan, seolah-olahnya ia adalah teman yang setia, macam kawan baik. Ini sifat yang kedua. Ma yulaqaha illa alladhina sabar. Yang dapat ni hanya orang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Yang dapat sifat ni hanya orang yang memiliki habuan yang besar. Ni kumpulan kedua, lebih daripada yang pertama tadi. Kumpulan ketiga, kumpulan musuh, kumpulan penentang, tak beriman kepada Allah, tak beramal soleh, tak istiqamah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitanir rajim fasta'id billahi innahu samii'un 'alim. Ada disebutkan dalam syarah dalam kitab yang lain, nanti kita hurai yang ketiga. Jadi dalam menghadapi istiqamah ni ada istiqamah peringkat awal, ada peringkat yang kedua. Peringkat awal dia sendiri melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang ketiga, yang kedua bukan dekat dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tetapi dia berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, yang disebut dalam ayat berikutnya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, orang istiqamah ni tidak sedih, tak tension, tak serabut. Berdasarkan ayat 13 dan 14 surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni tahu lah, Hadramut. Hadramut tu kawasan Ahqaf, kawasan yang telah didakwah oleh Nabi Hud AS. Nama dia Al-Ahqaf, nama surah Al-Ahqaf. Dulu nama Ahqaf lah, nama Hadramut. Jadi kawasan Hadramut tu, kawasan Ahqaf tu kawasan disebut dalam Quran. Sehingga kan dibuat universiti di sana nama Jami'atul Ahqaf, Universiti Ahqaf. Di Tarim ada kuliah syariah Jami'ah Al-Ahqaf. Orang Malaysia tak ada belajar sana, orang Indonesia ada. Jami'atul Ahqaf dekat dengan Darul Mustafa. Jami'ah Al-Ahqaf. Dan ada surah nama suratul Ahqaf. Dalam surah ini diceritakan tentang sifat orang istiqamah. Dalam surah ini juga cerita seorang bapa mendoakan agar anak keturunannya jadi baik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Islahkan zuriat aku. Inni tubtu ilaika, ila akhir al-ayah. Doa itu ada dalam surah An-Naml ayat 19, juzuk 19 surah An-Naml, dan ada dalam surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni, surah An-Nahl ujung dia belain, surah An-Naml yang ni ujung dia belain. Minta Allah perbaik zuriat, anak cucu keturunan. Ayat 13 dan 14 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sama dengan surah Fussilat. Surah Fussilat pun innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Cuma ujung dia tatanazzalu. Yang ni ujung dia fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas mereka itu dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Mereka tidak bersedih. Ujung ayat ni sama dengan ayat Auliya Illah. Maksudnya orang yang beriman dan istiqamah ni, mereka ni orang dekat dengan Allah. Kerana dalam surah Yunus
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang dekat dengan Allah, awliya illah, wala yali bimana qurba yaqrub. Awliya illah, orang yang hampir dengan Allah, la khaufun alaihim wa lahum, depa tak sedih, depa tak takut, depa tak sedih. Orang yang dekat dengan Allah, mereka tidak ada rasa takut di saat manusia biasa takut. Mereka tidak ada rasa sedih di saat manusia sedih di dunia dan di akhirat. Ini pun sama. Orang yang berkata Tuhan, yang beriman kepada Allah yang dengan iman yang betul, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka itu sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itu bakal menjadi penghuni syurga dengan sebab limpah kurnia kepada Allah kepada mereka itu. Khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, kekal mereka itu di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Mereka hidup dulu buat amal yang baik, mereka hidup sebagai orang yang qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa sedih bagi mereka itu. Ayat sebelum tu kita baca nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Awliya'ukum ay qurana'ukum, kami malaikat teman kamu di dunia dan di akhirat. Qal fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka itu dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Dan mereka itu tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah. Jadi orang yang bersifat dengan beriman dengan istiqamah, melaksanakan suruhan Allah fastaqim kama umirta, janji yang pertama, nak mati malaikat turun dan berkata jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Malaikat kata kamu tak perlu takut, kamu tak perlu sedih, kamu kena gembira kerana kamu nak masuk syurga. Ini ayat 30 surah Fussilat. Ayat 13 surah Ahqaf, tiga janji yang sama. Janji pertama la khaufun alaihim. Janji kedua wala hum yahzanun. Janji pertama tak takut. Janji kedua tak sedih. Janji ketiga ulaika ashabul jannah, mereka masuk syurga. Jadi uslubnya berbeza, gaya bahasanya berbeza, tapi maksudnya sama. Fussilat kata orang yang beriman yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, tak takut, tak sedih, bergembira dengan syurga. Surah Ahqaf kata orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah, tak takut, tak sedih, mereka penghuni syurga kekal di dalamnya sebagai balasan hadap apa yang mereka lakukan. Tu cerita di dunia. Di akhirat dekat nak mati. Cerita di dunia ayat 16 surah Al-Jin. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Dan jika mereka beristiqamah di atas tariqah, yakni tariqah Muhammadiyah, jalan Nabi Muhammad SAW, ataupun tariqah itu al-Islam, jalan Islam, mereka pegang dengan Islam yang betul, hasil daripada mereka istaqamu ala tariqah, tetap pendirian di atas jalan yang betul, Allah bagi la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan memberikan, mencurahkan kepada mereka itu air yang banyak. Air yang banyak maksudnya rezeki yang mencukupi keperluan keduniaan mereka, kami bantu untuk selesaikan. Jadi Allah Ta'ala janji dunia akhirat kepada orang yang bersifat al-iman wal istiqamah. Ada lagi puluhan ayat Quran tentang istiqamah, ada lagi puluhan hadis tentang istiqamah, ada lagi athar ulama, asar daripada khulafa ar-rasyidin yang arba'ah dan sebagainya. Ada masa kita sambung besok. Wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.